Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fitri Anaki bin Sobri bersama rakan kumpulan saya Muhammad Nur Fitri, Nurul Akilah, C. Nur Jihan dan Atiti Hiyati akan membentangkan tugasan kami. Dapat dilihat dalam paparan skrin sekarang gambar poster yang dihasilkan oleh kumpulan kami. Kami meletakkan ikon-ikon seperti komputer riba, tablet dan telefon bimbit sebagai satu bentuk tanda kepada teknologi. Dan hal ini juga untuk menarik minat para pelajar apabila mereka melihat telefon bimbit dan komputer riba di dalam poster kami. Slogan juga diletakkan untuk menarik minat para pelajar iaitu ikuti pengalaman belajar secara maya bersama kami. Di samping itu, dalam poster ini juga kami turut menerangkan aspek-aspek yang terdapat dalam aplikasi yang dapat kita gunakan. Kami menyatakan aplikasi yang digunakan seperti aplikasi Blank Space dan Mentimeter. Di samping itu, kami juga menyatakan fungsi aplikasi yang kami bina seperti memberi pengalaman baru untuk belajar secara maya dan aplikasi ini boleh diintegrasikan dalam PDP. Hal ini akan menarik minat khususnya kepada para pelajar. Jadi untuk menarik minat para pelajar, kami turut menyatakan di dalam poster ini iaitu nota latihan dan penilaian turut disediakan. Jadi murid akan lebih bersemangat dan lebih minat untuk mengikuti pembelajaran yang kami sediakan. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan kerana kami meletakkan kod QR yang boleh diimbas secara semula di samping pautan yang memudahkan pengguna untuk melayarinya. Terusnya kita akan C. Nur Jihan akan meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, kita mulakan dengan rekod pengajaran pembelajaran harian yang pertama. Kami memilih tajuk dalam buku teks tingkatan 2 bertemakan kerjaya kemercu impian, iaitu sajak terima kasih cikgu pada halaman 35 bagi aspek seni bahasa. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul, menyatakan maksud sajak, rangkap demi rangkap dan mengenal pasti cara yang sesuai untuk membalas jasa guru. Bagi standard kandungan, kami memfokuskan kepada bidang estetik iaitu 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respons peribadi. Kemudian, bagi standard pembelajaran, kami memfokuskan kepada 4.1.2 iaitu memahami dan menghayati karya puisi dengan memberikan penekanan kepada aspek maksud, tema, persoalan, nilai dan pengajaran dengan betul. Berikut adalah perkembangan pembelajaran kami. Pada awalnya, pelajar membuat ulang kaji menerusi nota yang disediakan oleh guru di YouTube. Guru meminta murid untuk menonton dan menghayati video sajak terima kasih cikgu melalui aplikasi Wiser.me yang mengandungi pautan YouTube. Guru meminta murid untuk menerangkan maksud rangkap. Guru juga meminta murid mengenal pasti cara yang sesuai untuk membalas jasa guru menerusi aplikasi Wiser.me. Guru membuat perbincangan jawapan bersama murid berdasarkan jawapan di aplikasi yang sama iaitu Wiser.me. Dan akhirnya, guru meminta murid mendeklamasikan sajak dengan betul. Bahan batu belajar yang digunakan dalam aktiviti ini yang pertama adalah buku teks tingkatan 2 serta aplikasi seperti Test Blank Space, Wiser.me dan YouTube. Kita beralih pula kepada nota sajak terima kasih cikgu tingkatan 2 yang telah disediakan yang mempunyai isi kandungan seperti deklamasi sajak dengan betul, maksud rangkap sajak dan cara-cara membalas jasa guru. Dan kita beralih kepada latihan yang telah disediakan oleh guru melalui aplikasi Wiser.me. Pelajar akan menonton dan menghayati video sajak terima kasih cikgu. Kemudian pelajar akan menyatakan maksud tersirap bagi rangkap pertama, rangkap kedua dan juga rangkap ketiga dalam ruangan yang telah disediakan. Dan akhirnya pelajar akan membuat satu aktiviti teka silang kata bagi membalas jasa guru. Terima kasih guruku.
Aku tulis warkah ini kerana luhur budimu yang tidak terbalas oleh pujian dan sanjungan. Itu sahaja untuk RPH yang pertama. Kita teruskan kepada RPH yang kedua. Yang seterusnya yang memfokuskan kepada komponen pemahaman, dan tajuk bagi RPH ini ialah Kerjaya Kemercu Impian, iaitu bakti disanjung pada halaman 39. Objektif pembelajaran, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seterusnya, murid dapat mengkategorikan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas berdasarkan teks bakti disanjung. Seterusnya, bagi standard kandungan, 2.3, membaca untuk proses maklumat daripada pelbagai bahan. Dan bagi standard pembelajaran iaitu fokus sampingan, 2.3.1, membaca untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat. Seterusnya, bagi perkembangan aktiviti, terdapat 4 langkah, iaitu yang pertama, murid akan membaca teks bertajuk bakti disanjung yang disediakan dalam aplikasi Slides.Go. Seterusnya, guru meminta murid untuk memindahkan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas ke dalam ruang jawapan di Wizer.me. Seterusnya, murid akan menjawab soalan pemahaman yang disediakan di dalam quiz is berkenaan dengan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Akhir sekali, guru akan memberikan hadiah kepada pelajar yang memperoleh markah tertinggi dalam quiz is. Seterusnya, kita pergi kepada bahan bantu belajar. Yang pertama, kami menggunakan aplikasi Test Blank Space untuk menghimpunkan bahan-bahan yang kami gunakan. Seterusnya, kami menggunakan aplikasi Wizer.me yang mengandungi latihan untuk belajar, dan kami menggunakan aplikasi Quiz is sebagai latihan penilaian untuk pelajar. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke bahagian Test Blank Space dan kita tekan pada bahagian bakti disanjung. Okey, seterusnya di dalam fail bakti disanjung mengandungi 3 perkara utama, iaitu nota, latihan Wizer.me dan juga Quiz is. Bagi bahagian nota, kami telah menyediakan nota bagi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas dan kami juga telah menyediakan teks bakti disanjung. Berikut merupakan paparan untuk nota. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aplikasi Wizer.me yang mengandungi latihan untuk pelajar. Untuk soalan pertama, terdapat perenggan yang terkandung dalam teks bakti disanjung, dan tugasan yang perlu pelajar siapkan ialah pelajar perlu nyatakan 1 ayat topik dan 2 ayat huraian yang terdapat dalam petikan tersebut. Dan pelajar perlu menjawab dalam tulisan berwarna hijau. Untuk soalan yang kedua, pelajar perlu membaca petikan dan menjawab pada ruang jawapan yang disediakan. Pelajar perlu mengisikan ruang yang terdapat pada perenggan tersebut dengan mengikut kesesuaian jenis ayat. Jawapan yang perlu dijawab oleh pelajar mestilah terdiri daripada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Sebagai contoh, pelajar perlu klik pada ayat tersebut dan isikan jawapan yang dirasakan betul. Seterusnya, pelajar perlu memenuhkan ruang perbincangan dengan membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Baiklah, apabila pelajar telah selesai menjawab aplikasi Wizer.me, pelajar perlu menjawab kuis yang disediakan dalam aplikasi Quiz is. Terdapat 8 soalan yang telah disediakan dan pelajar perlu menekan pada ruangan jawapan yang betul.
si gadis ayu indah santun jika dijaga. Alah payung, payung, sintan payung, dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung asal sampai ke ujung. Janganlah sanjung kaduk naik junjung. Senang nak hidup senang ada sampai. Sibuk nak berenang jadi jaga ada mata-mata yang hati tak tenang tengok orang menang. Cuba nak ubah cuma perlu satu. Cuba cuma rupa cuma ada aku. Tak hirau walaupun tak laju. Janji bukan wow yang putus seraju. Siapa kata ku tak boleh? Yang toleh-toleh duduk pandang remeh. Dipijak dihadik dah bertolak dalih. Telah jadi kata tak boleh tarik. Perlahan dayung sampai ke hujung. Jangan disanjung kaduk naik junjung. Alah payung, payung, sintan payung, dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung asal sampai ke ujung. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya kita teruskan pembentangan dengan RPH yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan RPH yang ketiga. RPH yang ketiga ini menekankan kemahiran tata bahasa pelajar. Tajuk yang dipilih adalah Kerjaya Kemercu Impian dalam kurungan Kesiagaan KD Panglima Hitam halaman 32. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menganalisis tentang penggunaan kata nafi, kata pemeri, kata penguat berdasarkan teks. Yang kedua, murid dapat membandingkan penggunaan kata nafi, kata pemeri dan kata penguat dalam teks. Yang ketiga, murid dapat membina ayat menggunakan kata nafi, kata pemeri dan kata penguat dengan betul tentang kepentingan pasukan, keselamatan dan latihan yang diberikan. Standard kandungan pula 5.1, memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Standard pembelajaran fokus sampingan 5.1.3, memahami dan menggunakan kata prafasa iaitu kata bantu, kata penguat dan kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata arah dan kata bilangan serta kata pascakata iaitu kata penekanan dan kata pembendah dengan betul mengikut konteks. Aktiviti yang akan dijalankan. Yang pertama, murid membaca teks yang bertajuk Kesiagaan KD Panglima Hitam dalam teks blank space. Yang kedua, guru menyediakan nota kepada murid untuk membezakan kata pemeri, kata nafi dan kata penguat dalam teks blank space. Kemudian, murid menjawab soalan yang diberikan berdasarkan apa yang dipelajari melalui pautan Google Form. Yang ketiga, murid dikehendaki untuk membina ayat sendiri menggunakan kata nafi, kata penguat dan kata pemeri di Jamboard. Yang keempat, pautan latihan akan diletakkan dalam test blank space. Yang kelima, guru menyemak ayat yang telah dibina oleh murid melalui aplikasi Jamboard. Bahan bantu belajar yang digunakan, buku teks dan lain-lain iaitu test blank space, Google Form dan Jamboard. Okey, seterusnya kita akan menunjukkan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di dalam kelas. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di dalam kelas menggunakan RPH yang ketiga. Yang pertama, murid perlu membaca teks yang disediakan. Setelah murid membaca teks yang disediakan di dalam ini, murid perlu membaca nota yang disediakan. Nota ini mengandungi nota kata penguat, kata pemeri dan kata nafi. Seterusnya, murid akan menjawab soalan iaitu kuis PNP di dalam Google Form. Seterusnya, setelah murid menjawab soalan di sini,
Guru perlu melihat markah murid sama ada mereka faham atau tidak. Seterusnya, murid perlu membina ayat di dalam aplikasi Jamboard. Murid boleh mengambil pautan di sebelah sini ataupun mengimbas sahaja kod yang telah diberikan. Di muka surat pertama ialah soalan tersebut, bina satu ayat menggunakan kata penguat. Setelah selesai, murid akan terus pergi ke soalan yang kedua. Soalan kedua, bina satu ayat menggunakan kata pemeri. Dan yang ketiga, bina satu ayat menggunakan kata nafi. Itu sahaja aktiviti yang akan dijalankan. Dan guru boleh menyemak secara langsung jawapan yang diberikan oleh murid-murid. Sibuk nak berenang, jadi jaga ada mata-mata yang hati tak tenang. Tengok orang menang, cuba nak ubah cuma perlu satu. Cuba cuma rupa cuma ada aku. Tak hirau walaupun tak laju, janji bukan wow yang putus seraju. Siapa kata ku tak boleh, yang toleh-toleh dulu pandang remeh. Ini pijak di hadik dah bertolak dalih, telah jadi kata tak boleh tarik. Perlahan dayung, sampai ke hujung, jangan disanjung, dada naik junjung. Alah payung, si intan payung, dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung, asal sampai ke ujung, janganlah sanjung, dada naik junjung. Alah payung, si intan payung. Sekian daripada saya. Seterusnya kita akan pergi ke RPS yang keempat. Saya akan teruskan berkaitan dengan aktiviti aplikasi komputer yang keempat. Saya akan terangkan berkaitan dengan RPH terlebih dahulu, iaitu tajuk Buku Teks Tingkatan 2 Bahasa Melayu, Kerjaya Kemercu Impian Pekerja Idaman halaman 36. Objektif pembelajaran, pada akhir PDPC, murid dapat yang pertama membina ayat topik berdasarkan grafik yang terdapat dalam rangka karangan. Yang kedua, membina perenggan yang mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Standard kandungan, bidang kemahiran menulis. Fokus utama 3.4, menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terancang. Standard pembelajaran, fokus sampingan. 3.4.2, menulis perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, dan ayat penegas secara terancang. Beralih kepada perkembangan pembelajaran, aktiviti. Yang pertama, guru meminta pelajar untuk membaca nota di test blank space dengan mengimbas kod QR untuk mengakses ke flipbook. Selepas itu, guru meminta murid melengkapkan jigsaw puzzle untuk mendapatkan gambar ciri-ciri pekerja cemerlang. Seterusnya, guru meminta murid untuk menjawab kuis tentang ciri-ciri pekerja cemerlang di aplikasi Mentimeter. Selepas itu, guru meminta murid untuk menulis karangan di dalam buku teks penulisan masing-masing dengan menggunakan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, dan ayat penegas dengan betul. Dan akhir sekali, guru menyimak latihan murid di dalam bilik darjah. Berkaitan dengan bahan bantu belajar, BBB, yang pertama, bahan yang digunakan adalah buku teks tingkatan 2, Kerjaya Kemercu Impian, dan lain-lain. Yang pertama, aplikasi test blank space. Kedua, flipbook. Ketiga, Mentimeter. Dan juga keempat, aplikasi jigsaw puzzle. Terdapat 3 bahagian yang perlu diakses oleh murid. Pertama sekali, murid perlu imbas kod QR ini untuk akses ke aplikasi flipbook bagi mendapatkan nota. Selepas mengimbas kod QR tersebut, nota akan muncul seperti setelah itu, murid perlu kembali ke bahagian ini semula dan akses ke aplikasi jigsaw puzzle. Terdapat 5 puzzle yang perlu diselesaikan oleh murid. Baik, ini merupakan puzzle yang perlu diselesaikan murid dalam masa yang diperuntukkan, iaitu 15 saat.
Aktiviti puzzle ini berfungsi untuk memberi gambaran awal atau pengetahuan awal kepada murid tentang penulisan yang akan mereka laksanakan. Ini merupakan puzzle yang telah siap. Masa untuk menyiapkan puzzle tersebut juga akan tercatat di bahagian ini. Setelah selesai menyiapkan tugasan puzzle tadi, murid-murid perlu kembali ke bahagian ini sekali lagi dan akses ke aplikasi Mentimeter menggunakan link kelas yang disediakan oleh guru. Aplikasi Mentimeter kegunaannya sama seperti aplikasi Kahoot dan Quizizz. Baik, murid perlu memasukkan nama masing-masing dan tunggu guru untuk memulakan aktiviti. Setelah guru memulakan aktiviti Mentimeter, murid perlu meneka gambar yang terpapar dalam skrin berkaitan dengan ciri-ciri pekerja cemerlang berdasarkan gambar ini. Ini merupakan rakaman bagaimana aktiviti melalui aplikasi Mentimeter ini terlaksana. Ini merupakan jawapan murid, yaitu Prama. Jika jawapan murid tersebut boleh diterima tetapi salah, guru boleh menyemak jawapan tersebut secara manual dengan membetulkannya. Baik, kesemua jawapan-jawapan daripada aktiviti ini akan digunakan oleh murid untuk membina satu perenggan. Perenggan tersebut perlu ditulis di buku latihan karangan murid masing-masing dan perenggan tersebut perlu mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, serta ayat penegas. Dan akhir sekali, guru akan menyemak kerja murid tersebut di dalam bilik darjah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan yang membentangkan sebentar tadi. Jadi kesimpulannya, penggunaan aplikasi ini dapat memudahkan proses PDP selain daripada menyahut usaha kerajaan dalam mengintegrasikan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami, kumpulan 6.